Dan kita ke perkembangan seterusnya. Bermula minggu ini, berjuta-juta pengguna akan menggunakan laluan keluar utara, selatan dan timur untuk pulang ke kampung halaman sempena cuti panjang Hari Pekerja dan perayaan Aidilfitri. Sudah pasti, yang paling penting sekali adalah keselamatan pengguna di jalan raya. Apa mungkin aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan ketika pulang ke kampung? Bersedia di talian untuk mengulas mengenai perkara ini, Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, dan beliau ialah pengarah eksekutif Safe Kids Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM. Profesor, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari Tuan. Baik Prof, kesesakan luar biasa akan bermula hujung minggu ini di jalan-jalan menuju utara, selatan dan timur. Bagaimana kesesakan ini boleh dielakkan sekaligus berupaya menjadi bukan faktor penyumbang kepada kemalangan? Ya, seperti kita sedia maklum, apabila bilangan trafik mula meningkat, maka peluang untuk kemalangan tersebut juga untuk meningkat tu agak tinggi. Tapi apa yang kita boleh buat sebagai pengguna jalan raya ialah yang kita minta yang pertama ialah kalau boleh kita kurangkan kelajuan kenderaan kita. Itu yang paling penting untuk mengelak dari segi kemalangan berlaku. Sebab kalau kita lihat di mana-mana negara global pun dari segi intervensi yang paling berjaya dalam mengurangkan angka kemalangan jalan raya ialah pengurangan kelajuan kenderaan. So kita minta jika apabila tuan-tuan dan puan-puan menggunakan mana-mana jalan, apabila anda nampak the posted speed limit tu, kurangkanlah di bawah posted speed limit. Itu yang pertama. Dia ada juga sebab kenapa memang betul kelajuan perlu dikurangkan. Sebab kita kena tahu apabila berlaku kemalangan, setiap kenderaan membawa tenaga, dan tenaga tersebutlah yang akan berpindah kepada semua penumpang. So, bagi seorang penumpang, had maksimum badan mereka boleh tahan ialah setakat pemindahan tenaga setakat 30 km per jam sahaja. Melebihi itu kemungkinan besar akan menjadi kemalangan maut. So, atas dasar tersebutlah kita minta semua pengguna jalan raya untuk mengurangkan kelajuan kenderaan. Itu yang satu. Yang kedua, kita kena ingat apabila kita bawa dengan lebih laju dan dalam satu situasi kecemasan, apabila kita tekan brek, kita memerlukan satu jarak yang cukup jauh untuk membolehkan kenderaan tersebut berhenti. So itu akan menjadi cabaran kepada kita. So kalau kita kurangkan kelajuan, kita sempatlah untuk kita brek dan kita dapat elak kemalangan. Kan? Dan Prof, bagaimana peranan penyedia lebuh raya boleh ditingkatkan untuk kita pastikan pengguna ni mengguna pakai kemudahan sebagai contoh R&R secara optimum bagi mengelakkan kemalangan dan memastikan keselamatan mereka ini terus terpelihara? Ya, kemudahan R&R perlu dah diguna pakai sepenuhnya dan jika boleh oleh semua pengguna jalan raya. Sebab apabila kita memulakan satu perjalanan, bagi setiap pemandu sebaik mungkin setiap 4 jam mereka memberhentikan kenderaan, mereka keluar daripada kenderaan dan mula berjalan mendapat pengudaraan luar, okey, supaya mereka fresh balik baru mereka continue balik dia punya journey. Itu satu. Yang kedua ialah kita bimbang isu micro sleep mungkin wujud disebabkan perjalanan yang jauh. Sebab katakanlah satu perjalanan yang mungkin mengambil masa katakan 8 jam ke 12 jam ke apa, and then kita kena ingat semua orang duduk dalam kereta statik tak bergerak. Okay? And then dari segi sebab apa kenapa mereka akan mendapat micro sleep, kalau kita lihat salah satu faktor utama ialah apabila badan mereka letih. So ada dua faktor yang boleh menyumbang pada letih. Satu ialah letih semasa membawa kenderaan, itu satu. Kedua ialah letih daripada 2 atau 3 hari sebelum hari perjalanan. Ini yang kita panggil sleep debt, kita panggil, ataupun hutang tidur yang belum kita selesai lagi, and then tapi kita dah mulakan perjalanan. So kita kena ingat contohnya, katakan 3 hari sebelum tu pun kita dah letih, kita kurang tidur, tapi kita ingat 1 hari sebelum kalau kita dah tidur dah pun cukup. Tetapi mungkin kita belum selesaikan lagi hutang tidur tersebut. The sleep debt belum clear. So kalau belum clear, kemungkinan besar akan ada peluang untuk dapat micro sleep. And micro sleep ni dia boleh berlaku daripada beberapa saat hingga 2 minit. Dia tak lama, sebentar. Tapi walaupun sebentar, impaknya cukup tinggi sebab dia boleh menyebabkan kemalangan. Kan? Dan yang kita minta bagi mereka yang bagi mereka yang sudah tahu mereka ada micro sleep, sebaik mungkin berhenti di R&R, okey, dan ada 2 pilihan, sama ada tukar pemandu, itu satu, ataupun anda terus tidur lebih kurang untuk 20 minit, satu sleep quality yang cukup baik untuk kita tutup isu mengantuk dan kemudian barulah kita teruskan perjalanan. Tapi sehingga sampai ke R&R, apa yang kita boleh buat ialah
berinteraksi dengan penumpang-penumpang dalam kereta supaya untuk mengaktifkan diri kita, tapi kita kena ingat itu hanya just buying time sementara sehingga tunggu sampai R&R. Dan katakanlah kalau kita travel seorang, okey, tak ada penumpang untuk berinteraksi, kita bukalah radio ke apa, and ingat itu semua untuk buying time, tapi eventually kena berhenti kenderaan, tidur, dan barulah selepas itulah baru teruskan perjalanan. Baik, cadangan pada Prof, untuk berapa masa ataupun berapa jam sekali kita perlukan berehat ataupun tidur seketika di R&R dan sebagainya? Okey, untuk katakan kalau kita dah mengantuk bila kita berhenti ke R&R, in fact 20 minit kalau sleep quality yang baik sudah pun memadai. Kan 20 minit paling minimum kalau dia dapat tidur dengan baik, itu pun dah pun cukup. Sebab kita kena ingat ada dua isu. Satu ialah sleep quantity, satu lagi sleep quality. Okey, kalau beberapa hari sebelum perjalanan saya minta untuk sleep quantity, iaitu di antara 6 hingga 8 jam. Okey, itu quantity, tapi pada masa yang sama juga sleep quality pun perlu. Tetapi kalau dalam masa perjalanan kalau mengantuk, sebaik mungkin pergi ke R&R, berhenti dan tidurlah sebentar. Ya Prof, secara ringkas, mungkin tips-tips untuk kita lebih faham mengenai perjalanan kita sebelum kita memulakan perjalanan, apa persediaan dan juga semasa perjalanan itu sendiri. Ya, semasa perjalanan yang kita minta ialah tolong kurangkan kelajuan kenderaan. Itulah yang akan memberikan kita pulangan yang cukup tinggi. Biarlah tagline kita sampai selamat dan bukan sampai awal. So kalau kita boleh kekal dengan tagline tersebut, mungkin saya rasa separuh daripada isu ataupun cabaran yang kita hadapi kita dapat selesaikan. Satu. Yang kedua ialah untuk elak dari segi kecederaan. Andai kata kemalangan berlaku. Satu-satunya produk keselamatan yang kita ada yang cukup efisien dalam kereta kita ialah tali pinggang keledar. Saya minta semua penumpang dewasa dalam kereta, sama ada pemandu, penumpang depan dan yang paling penting penumpang belakang, harus menggunakan tali pinggang keledar. Sebab ingat, tali pinggang keledar ni dapat mengurangkan kebarangkalian kematian 40 hingga 50%. Itu satu. Katakanlah kalau kita tak pakai tali pinggang keledar, terutamanya penumpang belakang, apa yang akan berlaku? Anda membahayakan diri sendiri sebab anda akan melanggar dengan sofa, steering, dashboard, cermin dan mungkin tercampak keluar. Tapi yang paling kita bimbang ialah sekarang anda akan menambahkan risiko kepada pemandu dan penumpang depan walaupun mereka dah menggunakan tali pinggang keledar. So atas dasar tersebut saya minta kepada semua pemandu menjadi tanggungjawab anda untuk anda sendiri pakai tali pinggang, satu. Yang kedua, semak dalam kereta anda sama ada semua penumpang dewasa dah pakai tak tali pinggang keledar. Kalau semua dah pakai, checklist dah clear, baru mulakan perjalanan anda. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, merupakan Pengarah Eksekutif Safe Kids Jabatan Kesihatan Komuniti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM atas perkongsian tips dan juga penerangan sebentar tadi sebelum kita memulakan perjalanan pulang berhari raya ini.